أجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Haji Rosli, Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, Ustaz, Ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi berada dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah izinkan kita meneruskan kehidupan. Allah izinkan kita untuk menjadi hamba-hambanya. Dapat kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Dan dengan itu dapat kita ganjaran yang dijanjikan Allah bagi mereka-mereka yang dapat periktirafan sebagai hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga aku. Dan kita bersyukur kita kerana kita dapat meneruskan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang olehnya. Yang itu jadilah kita ni orang-orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa, Allah jamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia pun dijamin, di akhirat pun dijamin. Di dunia apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Dan rezeki di dunia juga Allah jamin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan bagi dia jalan keluar. Artinya dilepaskan segala masalah dia, Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada saja rezeki bagi Tuhan. Mudah-mudahan kita akan dapat berusaha, berikhtiar untuk menjadikan diri kita ni sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan insya-Allah besok kita akan menyambut merdeka. Kita akan menjerit merdeka, 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 merdeka. Cuma soalannya, benar-benarkah kita ini sudah merdeka? Yang kita laung-laung itu benar-benar kita ini dah merdeka? Atau yang tak ada hanya penjajah saja? Balik penjajah, tapi legasi penjajah itu masih ada lagi. Sistem pemerintahan penjajah masih ada. Kita amalkan sekarang ni ke? Jadi sebenarnya hakikat merdeka yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila kita bebas daripada segala pengaruh lain daripada Allah SWT. Bila bebas itu barulah kita benar-benar merdeka. Hakikatnya kita tak pernah merdeka. Mana kita ni Allah jadikan sebagai hamba-hamba Allah. Orang hamba bila pula merdekanya? Allah berfirman dalam Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, untuk menjadi hamba-hambaku. Bila pernah merdeka?
Orang yang benar-benar merdeka ialah orang yang sebenar-benar menjadi hamba Allah. Itu merdeka. Dia lepas daripada sistem-sistem penjajah, lepas daripada sistem-sistem manusia, lepas daripada sistem-sistem nafsu, lepas daripada sistem-sistem sekularisme, lepas daripada apa saja komunisme dan sebagainya. Itu yang sebenarnya orang yang merdeka. Kalau tidak, tinggal laum saja lah. Jerit dan fikir opat. Merdeka, tapi sebenarnya tak ada merdeka. Orang yang merdeka dia amal ke Islam dalam segenap aspek kehidupannya. Itu sebenarnya mereka. Apa saja yang dia buat, dia ikut cara Islam. Ya. Kenapa dia ikut cara Islam? Kerana Allah suruh. Allah perintahkan. Dalam Quran Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the Islamic rules. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Jangan ikut cara yang lain daripada Islam. Ini Allah perintah ni. Bila kita lalu buat macam itu, itulah namanya kita merdeka. Kalau tidak, terit je lah. Tak ada merdeka ya. Ekonomi kita pakai ekonomi kapitalis. Pemerintahan kita pakai pemerintahan apa yang dilagang oleh Lord Reed. Akhlak kita ikut akhlak barat, hiburan kita ikut hiburan barat, hiburan kita ikut hiburan Korea, hiburan kita ikut hiburan Hindustan. Mana mereka ni? Mana yang kita punya, mana yang Islam punya? Sedangkan Islam itu sudah lengkap. Allah dah khabar bahawa Islam itu sudah lengkap, perfect, complete. Tak ada satu pun yang tak ada dalam Islam. Faham ni? Tak ada satu pun yang tak ada dalam Islam. Everything is there in Islam. Jadi kalau dah complete, perfect, Islam is already perfect. Apabila kita tahu Islam itu sudah perfect, mengapa kita nak cari cara hidup yang lain selain daripada cara Islam? Dia sudah sempurna, paling selamat, paling cantik, paling bagus, paling indah, paling elok. Mengapa kita nak cari cara hidup yang lain daripada Islam? Ya. Allah dah kata Islam itu dah perfect. Apa kata Allah dalam Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Islam itu dah sempurna dah. Perfect dah. Dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu. Nikmat dah cukup dah. Apa yang tak ada? Udara ada, air ada, cahaya ada, kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai, lidah boleh bercakap, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar. Itu nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya. Komplit dah. Ya, wa atmamtu alaikum nikmati. Lagi apa? Wa ridatu lakumul Islam madina. Dan redha laku Islam itu sebagai cara hidup bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Bukan redha ya. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan redha laku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi Allah hanya menerima yang Islam saja. Bila kita amal ke Islam, barulah kita benar-benar merdeka. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Merdeka tu akidahnya akidah Islam, ibadahnya ibadah Islam, akhlaknya akhlak Islam, ekonominya ekonomi Islam, pentadbirannya pentadbiran Islam, perjuangannya perjuangan Islam, whatever mesti ikut cara Islam, baru diterima Allah. Dan kerana Islam itu adalah satu agama yang lengkap. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Dah lengkap dah. Lagipun tuan-tuan dan perempuan, Allah tak terima kalau kita buat yang lain daripada Islam. Akidah tak ikut akidah Islam, tak diterima Tuhan. Ibadah tak ikut cara Islam, tak diterima Tuhan. Akhlak tak ikut akhlak Islam, tak terima Tuhan. Pakaian tak ikut cara Islam, tak terima Tuhan. Pentadbiran tak ikut cara Islam, tak terima Tuhan. Whatever, kalau tidak ikut cara Islam, Tuhan tolak ya. Bukan Tuhan boleh tolak, Tuhan memang tolak pun. Karena Allah ada janji dalam Quran. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal Islam dina
falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari, surah Ali Imran ayat 85 ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi dia, tak ikut Islam. Kalau tak nak rugi, ikut Islam. Semayang ikut Islam, puasa ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut Islam, keluarga jenazah ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, whatever semua ya. Semua ikut Islam, hiburan ikut Islam, sokan ikut Islam. Kerana Islam itu sudah lengkap. Jadi kita tak boleh ikut cara lain. Allah dah lengkapkan Islam itu. Tak boleh ikut cara lain. Esok apa nak jawab di hadapan Allah SWT? Pasal apabila kamu berhiburan ikut Hindustan, mengapa kamu boleh bersokan ikut Barat dan sebagainya, sedangkan Islam itu dah lengkap. Jadi amalkan Islam itu. Ya. Dia meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi akhlak, meliputi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, meliputi ekonomi, meliputi apa lagi? Nah, kehidupan harian, semua kena ikut Islam. Itu yang sebenar-benarnya orang merdeka. Kalau dah lau macam dah merdeka, tapi sistem ekonomi ikut ekonomi kapitalis. Ya. Pemerintahan ikut pemerintahan yang dicipta oleh Lord Reed. Akhlak ikut akhlak Barat, ikut akhlak Korea, ikut akhlak orang Buddha. Ya, pakaian ikut pakaian Barat. Jadi mana yang mengatakan dia merdeka? Orang yang merdeka ialah orang yang sungguh-sungguh mengamalkan Islam. Kalau tidak, hidupnya rugi di dunia ini. Allah dah khabar dalam Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Barang siapa berpaling daripada ingatan aku, daripada cara hidup aku, maka dia dalam keadaan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Buta. Kenapa dalam dunia ini dia buta dari kebenaran? Buta mata kepala tak apa, buta mata hati, buta dari kebenaran. Dia tahu yang mana benar, yang mana salah, tapi dia pilih yang salah juga. Dia tahu yang mana menguntungkan, yang mana merugikan, tapi dia pilih yang merugikan juga. Buta. Nanti besok di akhirat dia akan dihimpunkan di kalangan orang-orang yang buta. Esok juga ada. Qala rabbi. Jadi dah lupa saya tu Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Surah Taha ya. Dia menjadi, ya Allah, kenapa kamu hidupkan aku kembali dalam keadaan buta, sedangkan aku di dunia dulu celik, nampak. Jadi bukan nampak pun, mata kepala aja celik, tapi hati je masih lagi tak nampak kebenaran. Walaupun dia tahu yang benar tu tak nampak. Maka sebab itu dia sebenarnya bukan merdeka. Jadi Allah larang kita jangan amalkan sesuatu yang lain daripada Islam, kerana Tuhan tak terima. Ini manusia hari ini dalam dunia ni, tak kira dalam Malaysia ke mana-mana pun, sudah tak ada 100% Islamnya. Tak ada langsung 100% Islamnya. Mana-mana negara Arab pun itu juga. Di Pakistan pun macam itu juga. Semuanya mengamalkan sistem sekularisme. Jadi apa akibatnya? Allah dah bagi amaran awal-awal dalam Quran. Allah bagi 1500 tahun sudah Allah bagi amaran. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah. Ya, apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan dengan kufur dengan setengah yang lain? Setengah terima, setengah tolak, setengah buat, setengah tinggalkan, setengah dia perjuangkan, setengah dia menentang. Kamu terop itu ke? Kata Tuhan. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum
Tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang berbuat demikian. Ya. Mayang ikut Islam, puasa ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, akhlak tak ikut Islam, baca Quran ikut Islam, tapi tak amalkan. Allah kata opini, dia buat opini. Kamu nak opini itu ke? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan yang lain bagi mereka-mereka yang melakukan demikian. Illa, apa itu illa? Melainkan khizyun fil hayatid dunia, hina dalam kehidupan di dunia. Dalam dunia ini umat Islam hina. Di mana-mana pun cari. Mana umat Islam yang mulia di dunia ni? Tak ada. Kebanyakannya hina belaka. Yang berkuasa sekarang ni Amerika. Semua dihina oleh Amerika. Umat Islam. Di China dihina oleh kerajaan China. Di Iraq dihina oleh Amerika. Di Yaman dihina oleh Amerika juga. Di Palestin dihina oleh Yahudi dan sebagainya. Di mana pun dalam keadaan hina. Khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati raddun ila asyaddil azab, dan di hari kiamat nanti mereka itu akan dikembali kepada azab yang amat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tak pernah alpa, tak pernah lalai dari apa saja yang kamu lakukan di atas muka bumi ini. Everything, semua Allah tahu belaka. Tak pernah Allah terlalai. Allah kata hina-hinalah. Di akhirat nanti dia akan dikembali kepada azab yang amat pedih. Saya tak cerita tentang akhirat. Kenapa? Karena kita belum pergi ke akhirat lagi. Orang yang dah pergi pun tak dihantar SMS dengan kita. Siapa ada nerima SMS? Orang yang dah balik ke akhirat. Aku tengah teruk ni, kena peroboh ni ada. Jadi kita tak cerita itu. Tapi kena yakin, betul benda ni pasti akan berlaku. Kerana Allah kata akan berlaku-berlakulah. Tapi di dunia ni nampak dah bagaimana umat Islam sedang dihina. Kerana kita gagal menjadikan pendidikan itu sebagai pendidikan Islam, gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Ya tidak. Anak-anak kita sekarang ni malu kita ni. Malu dibuat oleh mereka. Bila tengok aja benda maksiat mesti dilakukan oleh orang Islam. Apa saja? Yang banyak berzina orang Islam, yang banyak minum arak orang Islam, yang banyak isap dada orang Islam. Pasal apa? Pasal kita tak latih, tak didik anak-anak kita ikut cara Islam. Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi itu kehinaan itu. Apa kerja dia? Merempit je punya. Merempit pandai. Isap dadah pandai. Mencuri pandai. Oleh kerana gagal kita, kerana satu sistem saja kita tak ikut cara Islam, maka hina Allah, hinakan kita ni di dunia ni. Sebelum pergi akhirat lagi, di dunia dah hina. Hidup tak senang. Bukan senang hidup dalam tu. Walaupun mereka kelihatan macam gembira, macam riang gembira aja, tapi sebenarnya mereka tu sedang menderita tu. Menderita kepayahan hidup. Senang nak mencari duit, nak beli dadah. Senang kan? Dadah bukannya murah tau. Dapat kesekupang dadah. Berapa harga dadah? Paling kau entahlah, saya tak tahu, tak pernah beli. Rokok pun mahal, ini kau pula dadah ya. Jadi hina tu dalam dunia ni, hina. Dihidupkan dengan cara susah. Tak ada senang. Hendakkan gembira, hendakkan tenang jiwa, hendakkan ketenangan, kena ikut cara Islam. Baru Allah datangkan ketenangan ya. Kalau tidak hina. Pentadbiran pendidikan tak ikut Islam, hina. Gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Padahal anak yang soleh itu, tuan-tuan dan perempuan, itulah pelaburan kita. Kita dah mati besok, apa ada harapan? Harapannya apa? Anak-anak lah. Anak-anak yang mendoakan kita. Itulah pelaburan kita. Karena bila seseorang itu mati, putus segala amalnya. Udah mati tak ada lagi jadi imam, udah mati tak ada lagi baca Quran, udah mati tak ada lagi berdakwah, tak ada ngajar lagi, udah mati habis, putus amalannya. Idza matal insanu qata amaluhu illa min salasatin, kata Nabi. Apabila mati anak Adam itu, putus segala amalnya, melainkan
Tiga perkara. Au min sadaqatin jariyatin, ataupun apa? Min sadaqatin jariyatin, daripada sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat. Au walidin salihin yad'u lah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Kalau anak tu semayang tak tahu bila nak mendoakan ibu bapak dia. Kalau anak tu baca Quran tak reti bila nak mendoakan mak bapaknya. Kalau anak tu adik besar tanya langgarnya bila nak mendoakan ibu bapaknya. Oleh kerana itu hina umat Islam hina hari ini kerana gagal kita melahirkan anak-anak yang soleh. Ada tu ada lagi tak ramai. Majoritinya toleh belaka. Hanya sedikit saja bilangan yang benar-benar soleh. Ini dia yang berlaku pada hari ini. Itu satu aspek yang kita tinggalkan. Pendidikan Islam kita tinggalkan, maka masyarakat jadi hura-hara. Kita tinggalkan ekonomi Islam. Apa jadi sekarang ni? Ekonomi Islam. Tinggalkan ekonomi cara Islam. Kita ambil ekonomi kapitalis. Apa jadi? Yang kaya bertambah kaya. Yang miskin bertambah miskin. Yang miskin dengki kepada orang kaya. Orang kaya tak ada perhatian terhadap penderitaan orang miskin. Tengok. Pasal saya ikut cara Islam. Ikut ekonomi kapitalis. Padahal cuba kalau ikut ekonomi Islam. Orang yang kaya membantu kepada orang yang miskin. Orang yang miskin tidak ada hasad dengki kepada orang yang kaya. Tengok zaman Rasul. Orang yang kaya jadi bank kepada orang yang miskin. Dan orang miskin pula tidak ada nak nanya orang kaya. Elok aja. Tengok orang kaya di zaman Rasul. Siapa? Amrul Rahman bin Auf. Itu di antara korporat zaman Rasul. Sungguh kaya. Tapi segala habis hartanya itu dibelanjakannya di jalan Allah untuk membantu fakir miskin dan sebagainya. Orang yang berkuasa dia memikirkan rakyat saja. Sayyidina Umar setiap malam keluar dari rumahnya, nengok mana-mana orang yang perlukan bantuan. Setiap malam keluar tu. Bukan raya-raya, nak nengok keadaan rakyatnya. Dia tahu keadaan rakyatnya. Zaman itu Sayyidina Ali ketika jadi khalifah, setiap kali dia tahu mana janda-janda yang miskin-miskin, dia angkat apa? Dia angkat gandum. Letak di pintu rumah tu. Esok-esok buka pintu tengok dah ada gandum. Tak tahu siapa penerimanya. Padahal yang memikulnya Sayyidina Ali. Dia khalifah ketika itu. Mana tahu bila Sayyidina Ali wafat, meninggal dunia, tengok dah tak ada gandum. Rupanya selama ini Ali ni yang membantu mereka. Itu ekonomi Islam. Orang kaya membantu orang miskin. Orang miskin membantu juga orang kaya untuk mengeluarkan barang-barang keperluan harian dan sebagainya. Ini ekonomi Islam. Kalau kita ikut Islam, selamat kita ni. Semua selamat. Itu juga perpaduan. Kita sebut perpaduan. Mari kita bersatu padu. Mari kita bersatu padu. Mari kita bersatu padu. Sebenarnya bersatu padu kita. Masyarakat hari ini macam pokok di hutan tu lah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'a. Kamu lihat dari jauh seolah-olah mereka tu aman, tentram, bekerjasama, bergotong royong. Tapi pada sebenarnya dalam hati mereka itu bercerai, berpecah belah. Macam pokok di hutan lah. Masing-masing tolak menolak untuk mendapat cahaya matahari. Macam tu lah. Kita tengok dari jauh macam tenang je pokok tu. Sebenarnya mereka itu tolak menolak antara satu sama lain untuk mendapatkan matahari. Begitulah manusia hari ini. Hasad dengki berleluasa. Tipu menipu berleluasa. Scam yang amat banyak. Saya handphone ni setiap hari ada aja. Ada aja panggilan dari luar negeri. Kadang-kadang daripada Lithuania. Mana Lithuania saya pun tak tahu. Datang daripada Gold Coast. Datang daripada Siberia. Datang dari mana-mana ada tulis tu. Saya blok tu datangnya lain pula. Nombor lain. Hari-hari ada aja. Itu projek apa? Scam. Tahu apa scam? Nipu. Nipu duit. Ada tu ditulisnya tu. Ada dalam mesej tulis. Kamu dapat hadiah ni. Dapat hadiah daripada ini. Sila dial nombor-nombor ini. Datang dari Shell. Datang dari Shell. Tapi suruh dial nombor handphone. Takkan dia pejabat Shell tu pakai handphone.
Saya telefon satu tu. Dia pun tanya. Tuan dapat menangi 9,000. Tuan didapati memenangi secara rambang 9,000 katanya. Baguslah kata saya. Kalau begitu tuan tolong bagi nombor akaun bank tuan. Nak nombor akaun bank. Saya tak ada nyimpan duit dalam bank kata saya. Saya nyimpan duit bawah bantai aja. Tak ada lah. Kalau begitu tak boleh lah kata. Dia pun letak je. Ini scam. Berapa ramai orang yang tertipu dalam dunia ni? Love scam dari Macau. Dia janji nak kahwin dengan perempuan tu. Dia tipu-tipu sampai beratus ribu habis. Ini yang berlaku hari ini. Kerana tak ikut cara Islam. Akhlak tak ikut akhlak Islam. Ibadah tak ikut cara ibadah Islam. Sedangkan orang lain tu beribadah juga. Kita semayang, orang kafir semayang juga. Tapi serupa ke semayang kita dengan orang kafir? Terima Tuhan kan? Tak terima. Orang Kristian semayang juga. Orang Islam semayang juga. Tapi yang diterima semayang ialah semayang cara Islam. Kerana Allah ada janji tadi kan? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ikut cara Islam. Barulah benar-benar merdeka. Besok kita nak mencari merdeka. Benar tak kita nak Islam? Ikut dah Islam. Bebaslah kita daripada godaan hawa nafsu. Bebaslah kita daripada sistem-sistem lain daripada Islam. Bebaslah kita daripada sistem penjajahan. Penjajah dah tak ada, tapi sistemnya masih ada lagi. Maknanya kita belum lagi merdeka. Yang merdeka, syaitan dan hawa nafsu. Itu yang merdeka. Kita belum lagi. Jadi hakikat kemerdekaan itu ialah apabila kita melaksanakan Islam dalam hidup kita. Bila kita laksanakan Islam, maka itulah yang sebenarnya orang-orang yang merdeka. Baru Allah terima. Allah janjikan kalau kita benar-benar beriman, bila kita amalkan Islam dalam hidup kita ni, kita beriman itu dan beramal soleh. Bila kita amalkan Islam itu namanya amal soleh. Bila kita beriman dan beramal soleh, barulah kita berjaya, merdeka. Di dunia pun berjaya, di akhirat pun berjaya. Di dunia tenang jiwa kita, mudah hidup kita, tak ada banyak masalah. Itu di dunia ni. Bahagia hidup kita di dunia. Di akhirat esok bahagia juga. Apa bahagianya? Di akhirat esok, nak mati mudah aja. Dalam kubur lepas daripada seksa kubur. Bangkit dalam kubur sempurna seperti manusia biasa. Berjalan ada kenderaan pula dari kubur ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada pula lindungan arash. Kemudian dihisap dengan hisap yang ringan. Itu bahagia tu. Orang lain menderita, tapi orang yang bebas sudah menjadi hamba syaitan dan hawa nafsu, dia bahagia, ringan hisapnya, dapat kitab amalannya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia dihisap dengan hisap yang ringan. Cek yang lebih kurang je, kincai je. Ditanya aja, macam kita turun dari kapal tawang lah. Custom tu cek, ringan aja. Ditanya, macam kita balik dari Mekah. Ditanya, Pak Haji ada beli kapet? Tak ada, kata-kata. Padahal dalam beg kita tu ada 16. Baru lepas ngobak depan Kaabah tu. Aduh, mampu kalau digabung. Balik-balik ni pun custom. Custom tu tahu dah? Tahu saja lepas. Ringan ceknya. Jadi ringan. Dan wayang qalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Gembira dengan keluarganya. Balik tu dah kejauh dengan manggil isterinya. Soyah, kata isteri saya nama Soyah tu. Soyah, ni abang balik ni. Dia pun ya. Esok di akhirat besok kalau masuk syurga lah, Soyah tu lebih cantik daripada bidadari tau. Di dunia ni je lah. Di syurga esok, isteri-isteri kita kalau menjadi ahli syurga lebih cantik daripada bidadari. Bidadari cantik. Tapi isteri kita ahli syurga tu lagi cantik daripada bidadari. Secantik apa? Secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Itu isteri kita. Di dunia ni tak cantik dah. Tambah sekarang dia dah tua. Tak ada cantik lagi.
Tapi di akhirat besok tak ada tua-tua. Di syurga besok mana ada tua-tua? Umurnya sebaya je tau. Tahun depan umur itu juga. Lagi 1 tahun umur itu lagi. Lagi 1 tahun umur itu juga. Dari 1000 tahun umur itu juga. Lagi 1 juta tahun macam itu juga. Tak tua-tua. Jadi hendak kita nak syurga ni. Sekali lagi, hendak kita nak syurga. Kalau hendak syurga, kena ikut cara Islam. Beriman dan Muhammad Saleh. Ini Allah janjikan dalam Quran ya. Apa kata Allah? Macam ni lupa. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Suratul Baqarah ayat 82. Wallazina amanu, dan mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal dengan amal soleh. Amal soleh itulah cara Islam. Apa dibuat mesti ikut Islam. Sembahyang ikut Islam, puasa ikut Islam, akhlak ikut Islam, ekonomi ikut Islam, perjuangan ikut Islam, pakaian ikut Islam, nikah kahwin ikut Islam, kenduri kenara ikut Islam. Apa saja kena ikut Islam. Itu beramal soleh namanya. Ya, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Kenapa panjang mana tu? Udahlah tu. Dah bunyi tu kan? Itu tanda bunyi. So, berhenti lah tu. Sekarang dah ada belakang tu. Udahlah tu Ustaz. Letih mendengarnya dah. Okey. Minta maaf lah tuan-tuan ya. Ini spontaneous. Pagi ni spontaneous. Bukan ada nota pun apa tak ada. Saya pun tak tahu. Terkejut je pun. Tok Imam terkejut je. Tolong apa? Isikan tempat Ustaz apa? Alimi ya? Khairul Alimi. Ustaz Muhammadun. Alimi juga. Muhammad Alimi ya. Halimi, Muhammadun Alimi. Juga. Tapi dia ada welfare. Dia ada welfare. Saya tak kenal mana kopnya. Agaknya dia tengok tu saya tak kenal. Nanti orang Kelantan juga. Ustaz Kelantan juga. Oh tahu dia saya. Dia ngajar di Sentosa kan? Dia ngajar Sentosa, sekolah Sentosa tu. Tahu lah saya kenal saya. Dia ngajak saya ceramah di sekolah dia. Ya insya-Allah yang tu terkenal saya. Tu kawan saya lah tu ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf lah ya. Secara spontan je. Kata tayar spare. Tayar spare mana dia yang elok? Ya. Kalau tayar spare tu carilah yang gelong-gelong yang botak-botak jadi spare. Yang elok mana? Belah depan. Tayar spare kata mewah memang elok. Kalau kata mewah dia lah, entahlah. Kita tengok tayar spare dia. Tayar spare saya tu. Elok kita elok. Okey, sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.